Dari Mujahid Studio Balo, Lakaran Kehidupan, bersama hos anda yang berhormat Andan Surah Rabu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu kita sekali lagi bersama dengan hos anda, saya Andan Surah bin Rabu, di dalam siri rancangan Lakaran Kehidupan yang disiarkan melalui TV Makmur. Seperti mana yang kita semua sedia maklum, rancangan ini adalah merupakan sebuah rancangan yang cuba untuk menelusuri sejarah kehidupan, mengutip pengalaman-pengalaman serta mencari pedoman dan panduan kepada kita semua. Dan kita mengundang ke studio personaliti, individu yang boleh berkongsi pengalaman dan pengetahuan mereka bersama untuk tujuan mendapatkan kebaikan dan menanamkan semangat kepada kita semua. Sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, jangan sesekali kita takut untuk mencuba. Kerana ketakutan untuk mencuba bakal menerima kesan untuk tidak dapat merasai kejayaan dan keberhasilan. Justru itu, apa sahaja usaha yang kita buat, jangan berhenti untuk berusaha. Kerana ketika kita berhenti berusaha, kita juga berhenti untuk berjaya. Saudara penonton dan dirahmati Allah sekalian, minggu ini kita mengundang ke studio seorang anak muda yang cuba untuk berusaha memperbaiki kehidupannya melalui pelbagai aktiviti dan kegiatan, dan juga seorang anak muda yang bersemangat tinggi untuk mencari kejayaan di dalam kehidupan di dunia dan juga di akhirat. Jadi saya mengucapkan selamat datang kepada saudara ke studio TV Makmur dan terima kasih kerana sudi untuk bersama dengan kita dan berkongsi pengalaman melalui rancangan Lakaran Kehidupan. Baik. Untuk siri ini sama seperti mana siri-siri yang lepas, kita akan ada 3 segmen. Kita akan minta supaya saudara membantu memberikan perkongsian sebaik mungkin agar dapat dicontohi oleh para penonton kita. Baik, dalam segmen pertama ini, saya bagi peluang kepada saudara untuk memperkenalkan diri, cerita latar belakang sikit, cerita keluarga sedikit, cerita pekerjaan yang dibuat sekarang dan juga aktiviti yang kita yang sedang saudara usahakan sekarang. Silakan. Terima kasih Habib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Boleh saya perkenalkan diri saya. Nama saya Habibul Insan bin Mak Yassin. Sekali lagi, Habibul Insan bin Mak Yassin. Habibul Insan bin Muhammad Yassin. Yep. Wah, cantik nama tu. Tapi nak panggil mudahnya apa tu? Dia orang panggil saya Habib.
Habib. Yap. Habibul Insan. Apa ada makna Habibul Insan tu? Kekasih manusia. Kekasih manusia. Baik. Panggil Habib mana Panggil kekasih lah. Kekasih lah. Kekasih Okey. semua orang insyaAllah. Alright. Baik. Saya berasal dari Temeloh Pahang Okey. dan berusia 38 tahun. 38 tahun. Okey. Sudah berkahwin. Punyai 5 cahaya mata. Okey. 4 lelaki dan seorang perempuan. Okey. Yang sulung umur 15 tahun dan yang bongsu 3 tahun 8 bulan. Okey. Saya sekarang ni bekerja di Hotel Royal Chulan Cerateng. Hotel Royal Chulan Cerateng. Yep. Okey. Dah 2 tahun dah berkhidmat di sana sebagai purchasing. Bahagian purchasing. Yes. Okey. Baik. Mana saya berkecimpung dalam bidang hotel ni bukan dalam 20 tahun. Itulah 20 tahun berkhidmat dalam bidang perhotelan ini. Ya, bermula pada tahun 2001 saya bekerja di Legend Resort Cerateng Okey. selama 18 tahun. Legend Resort Cerateng. Apa yang menyebabkan 18 tahun berada dengan Legend Resort ini tiba-tiba bertukar kepada Royal Chulan pula? Selesa bekerja situ banyak pengalaman. Saya bermula daripada kosong dalam bidang hotel ni. Okey. Saya bermula daripada bawah lah. Saya mula dalam restoran lah, mana food and beverage. Okey. Selepas tu selepas 3 tahun tu saya cuba department lain. Saya masuk ke department sport. Lepas tu saya masuk ke receiving store. Okey. Lepas tu saya masuk ke purchasing. Maknanya merangkumi dalam 18 tahun tu lah di Legend. Dan saya selepas 18 tahun tu saya nak cuba pengalaman di tempat baru. Okey. Lepas tu dan bermulalah di Royal Chulan Cerateng. Memang daripada awal berminat dalam bidang perhotelan ataupun mencuburi ini kerana kebetulan ataupun bagaimana saudara Habib? Dia macam ni Habib. Saya kebetulan satu, lepas tu teman kawan. Okey. Kawan yang nak datang interview kerja kat sini. Okey. Saya masa tu saya habis SPM, saya bukan tak berminat belajar tu tapi rasa lebih berminat untuk Bekerja. bekerja. Okey. Saya habis SPM tu saya terus bekerja. Okey. Mana saya masa tu saya pergi berhijrah ke Kelang. Saya kerja kat sana setahun. Lepas tu ada member saya telefon, dia cakap jom pergi ke Cerateng, kita try kerja sana. Hotel ada kerja kosong kan. Okey. Maknanya datang daripada Temerloh pergi Kelang. Kelang setahun. Lepas tu terus datang ke sini Cerateng Cerateng. bekerja. Ya, saya balik ke kampung dulu dan saya datang dengan kawan saya tu 3 orang datang untuk interview lah. Datang sendiri lah, bukan dengan keluarga. Tak, datang sini naik bas. Baik. Naik bas sampai ke tiang bas lama yang kat tepi sungai tu. Lepas tu naik bas sihat ke Cerateng. Okey, betul, saya ingat. Pergi interview direct. 3 orang interview. Masa tu saya ingat hari Jumaat. Lepas tu saya balik hari Sabtu, saya dapat panggilan telefon lah. Dia katakan saya diterima bekerja. Okey. Saya seorang je yang dapat kerja. Yang 2 orang ni tak dapat. Daripada 3 orang pergi Temuduga, seorang je Seorang saja. saya seorang dapat. Lepas tu dia cakap bila boleh datang lapor diri. Saya cakap Isnin tu saya terus datang. Saya datang seorang. Datang seorang kosong. Tak ada apa-apa. Okey. Datang kosong. Start bekerja. Lepas tu timbul pengalaman sikit naik sikit macam tu lah. Apa perasaan Habib berhijrah daripada kampung berseorangan datang ke sini untuk bekerja tanpa sesiapa yang berada di sekitaran, atau bagaimana perasaan pada masa itu? Memang banyak cabaran lah. Kita Antaranya? Nak sesuaikan kehidupan dengan tempat baru satu. Okey. Dengan suasana yang baru, kawan yang baru. Okey. Lepas tu dengan keadaan masa tu gaji pun kita tanpa tempat tinggal, dia bagi hostel semua dia bagilah. Tapi kita kena pandai uruskan semua. Untuk kita punya perbelanjaan apa semua, makan minum kita semua. Walaupun waktu kerja hotel tanggung. Lepas tu keluar macam mana, lepas tu kita punya susunan atau apa kita nak buat aktiviti macam tu lah. Lebih kurang. Maknanya cabaran semasa memulakan pekerjaan, memudahkan pekerjaan itu bersendirian. Yep. Banyak membantu menguatkan semangat saudara Habib. Ya, betul. Betul. Okey, jadi sekarang ni bila telah berkeluarga dan duduk di situ masih lagi dalam bidang perhotelan, Ya, betul. apa perbezaan yang saudara Habib boleh tengok daripada tempoh 20 tahun dulu mula-mula kerja sampailah hari ini? Bagi pihak saya Dari pihak personal, peribadi. Banyak yang saya dapat belajar daripada mula-mula susah tu. Kesusahan tu akan kita jadi macam pelajaran untuk saya. Mana step by step. Mana tapi memang saya minat dulu dalam bidang perniagaan lah. Okay. Mana walaupun saya bekerja, masa tu saya menjual dah. Apa yang produk macam apa boleh jual, macam saya jual minyak wangi ke apa barang-barang yang apa saya boleh beli dengan harga borong.
saya jual, cuba dengan market kecil-kecil lah. Okey. Lepas tu saya lebih kepada masakan. Pandai masak lah ni. Pandai masak. Masak ni nak katakan belajar tu tak juga. Mana saya try and error je lah. Maknanya cuba daripada tak sedap ke sedap macam tu lah. Saya tak tahu sedap tak sedap, tapi alhamdulillah lah. Maknanya apa yang saya buat tu rasanya boleh ni lah. Maknanya diterima orang ramai lah. Maknanya saya mula buat daripada catering kecil-kecilan lah dulu. Maknanya ada orang tempahan, dia orang cakap member support macam boleh tak tolong kita orang ada barbecue apa nak buat kan. Untuk 20 pack, 10 pack saya cuba buat dan dapat pujian. Macam dia orang cakap, kenapa tak positif? Mana saya buat. Lepas tu saya berani ambil tempahan besar sikit. Lepas tu saya bermula ambil untuk catering ni pada start tahun 2010. Buat catering daripada tahun 2010. Tapi masa 10 tahun lah. 10 tahun. Maknanya tapi masa tu dengan alat pun tak ada. Maknanya masa tu nak buat masa tu lah. Macam prepare. Maknanya dengan keadaan maknanya pack pun tak banyak lagi lah masa tu. Lepas tu maknanya sebulan tu adalah sekali. Kadang-kadang 2 bulan sekali. Maknanya 10 tahun yang lalu Saudara Habib bekerja dengan hotel Legend Resort. Dalam masa yang sama juga buat perniagaan. Bekalan makanan, catering, melalui tempahan ataupun ada buka kedai. Saya menyewa di depan Hotel Legend Resort Chatting tu dengan Maklum Corner tu, saya sewa tempat store burger. Sehari sebulan RM50 dia bagi sewa. Sewa sebulan RM50 untuk berniaga. Untuk berniaga buat burger. Burger. Maknanya saya bekerja, habis kerja pukul 7 tu, lepas maghrib pukul 8 tu saya start berniaga sampai ke pukul 2 pagi. Lepas tu pagi esok ikut lah. Kalau kerja pagi pukul 7 masuk pukul 7 lah. Maknanya direct selama 2 tahun. 2 tahun juga. Bermakna Saudara Habib buat 2 kerja. Pagi bekerja dengan hotel. Habis malam tu berniaga burger. Betul. Sampai tengah malam. Betul. Lepas tu besoknya kerja lagi. Lepas tu macam tu. Lepas tu dalam selingan masa ni ada juga tempahan. Sikit-sikit macam tu lah. Mana ada kawan datang daripada mana-mana, daripada KL ke daripada kampung. Datang, boleh tak tolong buat ni? Saya buat kan. Mana cuba biasakan dengan flow tu. Lepas tu boleh. Lepas tu selepas dalam 4-5 tahun kemudian macam tahun 2015 macam tu, saya rasa saya kena concentrate untuk catering lah rasa kot. Saya belilah barang-barang sikit, macam beli insert, beli bekas air besar sikit, periuk besar sikit, kuali, dapur besar sikit. Maknanya bersedia untuk nak menjadi lebih besar, lebih maju sikit lah kata untuk 5 tahun yang lalu. Baik. Balik pada latar belakang Saudara Habib. Habis SPM terus bekerja. Ya, betul. Kemudian sekarang ni telah ada 4 orang anak. 5 orang anak, seorang isteri. Ya, baru seorang. Seorang isteri. Isteri bekerja? Isteri bekerja. Bekerja hotel juga. Bekerja hotel juga. Betul. Jadi faham lah. Maknanya saya maknanya daripada bidang sama. Saya kenal pun kat hotel juga. Maknanya saya bekerja 2001, 2003 saya dah kahwin. Dah 2 tahun. Maknanya kahwin pada usia muda lah. Kahwin pada usia 21 tahun. Okey. Saya kahwin pada usia 21 tahun. Mana 2003 tu saya dah kahwin lah. Okey. Jadi sekarang ni isteri masih lagi bekerja di Holiday Villa Cerating. Okey, jadi sekarang ni dua-dua dalam bidang yang sama. Betul. Ada orang kata bila duduk dalam bidang yang sama ni dia tak ngam sangat. Tapi macam mana pengalaman Saudara Habib ni? Pada saya bidang yang sama ni lagi mudah. Tak faham. Maknanya dia tahu kenapa kalau kita balik lambat, kenapa mungkin kita busy. Weekend mungkin kita sibuk kalau operation kan. Operation sebab dia pun operation, saya dulu operation juga. Sekarang ni boleh operation. Mana kalau operation tu memang weekend, cuti sekolah, memang orang cuti kita kena bekerja lah. Tanya orang dah bekerja kita pun boleh cuti. Sebab dia busy hujung minggu, Jumaat, Sabtu, Ahad. Masa tu memang kadang-kadang balik lambat. OT apa semua, tapi dia faham lah. Mana sebab dia pun dah bidang tu juga. Dia pun kadang-kadang balik lambat juga. Mana kita pun faham. Mana toleransi lah, tak ada masalah. Baik, Saudara Habib, kalau kita tengok balik daripada latar belakang dan juga minat serta penglibatan Saudara Habib dalam bidang perhotelan selama 20 tahun ni, apa pengalaman yang paling Habib rasa paling mencemaskan dalam bidang perhotelan ini? Ataupun yang mencabar dalam bidang perhotelan ini? Ada masa saya bekerja saya sport education, saya jaga kolam renang. Maknanya
Memang cabaran lah untuk berdepan dengan orang kita. Macam kita kan, kolam ada kedalaman dia. Macam ada kolam kanak-kanak, kolam dewasa. Lepas tu paling dalam 5.5 kaki. 5.5 kaki. Kadang-kadang kita nak larang dia orang ni jangan bagi anak main kat situ. Memang tak boleh. Kerana dia cakap dia bayar. Dia bayar dengan keadaan tu. Kenapa tu tak boleh, ni tak boleh. Lepas tu kita ada dua side untuk proper attire. Dengan untuk kita yang Muslim punya bebas lah, mana pakai tudung, pakai tu tak kisah. Sebab kita ada dua, mana untuk proper attire dengan yang pakaian ni. Kadang-kadang dia yang kolam yang proper attire ni dia masuk juga dengan baju keadaan. Baju yang t-shirt apa semua kan. Kita dah sediakan, maknanya ada dua. Maknanya dua pilihan lah. Kedalaman pun sama je. Tapi memang macam nak bergaduh lah. Saya bayar dengan keadaan. Saya bayar, kenapa tu tak boleh, ni tak boleh. Sampai keadaan memang macam tu lah. Lepas tu dengan mak ayahnya ada dekat bilik, anak-anak lepas kat kolam macam tu. Daripada segi tu lah. Jadi perkara tersebut, pengalaman itu membantu saudara Habib untuk menilai orang ramai, tindak balas orang ramai, dan juga bagaimana kita berdepan dengan situasi tersebut. Yang tu dapat kesabaran yang tinggi. Betul, Habib. Yang tu memang memerlukan nilai kesabaran yang tinggi lah. Sebab memang kalau ikutkan rasa saya pun pernah nak marah sangat. Masuk dalam bilik air dulu. Sebab takut tindakan luar kawal kita ya. Maknanya kita dengan customer tak boleh. Customer always right. Semua dia betul. Walaupun dia salah. Maknanya part dia, kalau dia cakap A lah. Walaupun benda tu B kan. Tapi tu dapat mengajar kita sebenarnya. Didik kita, nak bagi kita sabar dalam menilai keadaan orang. Tu saya rasanya masa ni kalau nak berdepan dengan orang macam mana pun, kita boleh, maknanya kita boleh tengok orang macam ni dengan cara macam ni. Sebab kita dah berdepan dengan keadaan bidang hotel yang lama tu, macam-macam orang. Macam-macam orang, ada baik sangat, ada yang tu sangat, macam-macam. Baik, kita pergi pula kepada aktiviti ataupun kegiatan saudara Habib. Masih lagi sekarang ini bekerja dengan hotel. Lepas tu teruskan perniagaan. Boleh kongsi sikit perniagaan yang diceburi sekarang. Masa sekarang ni saya buka kafe lah atas nama Habib Corner. Habib Corner ya. Cafe. Di Cerating. Bersebelahan dengan Telekom Cerating. Kalau ada alamat ke apa ke boleh ni? Ada lot 2 Jalan Perkim. Mana mahala ke Jalan Perkim, Perkim lama tu. Habib Corner. Habib Corner. Ada signboard tepi jalan tu lah. Signboard tu dalam proses nak isi lampu apa semua sebab baru letak. Saya sekarang kerja office hour. 9 pagi 6 petang. Lepas tu habis kerja tu, dalam pukul 7 tu saya sambung untuk operation kedai pula. Maknanya untuk daripada segi masak apa semua, saya ada pembantu lah. Adik ipar saya. Apa menu istimewa Habib Corner ni? Yang biasa orang cari kat situ santai-santai menu. Maknanya nasi lemak ayam berempah. Nasi lemak ayam berempah. Laksa Penang. Sate. Lepas tu roti titap. Roti titap. Roti yang bakar. Lepas tu isi kaya, isi telur. Lepas tu burger semua adalah macam tu lah. Mana menu simple, tak ada heavy sangat. Mana macam untuk macam Maggi apa semua tu adalah. Macam tu. Just menu tu maknanya menu mampu milik lah. Lepas tu menu yang tak ada kedai rasa jual laksa malam. Kita kalau nak cari laksa, kita cari pasal minggu lah. Nasi lemak pun kurang malam. Nasi lemak. Saya biasa nasi lemak kalau tu, nasi lemak ayam goreng kunyit biasa kan. Saya buat ayam berempah. Saya perap ayam tu lah. Macam perapan. Ada dia punya resepi perapan lah. 2 hari untuk perap tu. Maknanya ada resepi, ada dia punya apa ni, prosedur dia untuk nak menghasilkan kualiti yang baik dan berkesan lah. Apa yang menyebabkan saudara Habib ini tergerak hati untuk nak buka Habib Corner? Sebab saya rasa why not saya nak cuba sesuatu yang baru. Macam saya dah mana nak kata boleh masak dan tahu pasal masakan dan berkongsi apa yang saya reti tu, maknanya saya nak cuba nak keluarkan bakat tu. Lepas tu cuba untuk side income lah, tambah pendapatan. Untuk tampung dengan keadaan sekarang ni, ekonomi sekarang ni, nak mengharapkan satu kerja memang rasanya boleh, tapi setakat boleh lah. Kita mungkin nak untuk ada simpanan apa semua macam tu. Jadi saudara penonton, sekiranya mana-mana penonton kebetulan berada di sekitar kawasan Cerating, dipersilakan untuk bersama menikmati nasi lemak
ayam berempah di Habib Corner di kawasan sekitar Carita. Di samping kita berrekreasi, berkelah, bercuti bersama keluarga, kita juga boleh membantu anak muda kita ini di dalam perniagaan. Baik, saudara Habib. Segmen kita yang seterusnya adalah berkaitan dengan Habib Corner yang sedang diusahakan oleh saudara Habib ni. Apakah cabaran yang besar yang saudara Habib lalui semasa membuka perniagaan Habib Corner ini, dan apakah yang membuatkan saudara Habib ni terus bersemangat untuk nak meneruskan perniagaan Habib Corner? Pada saya, cabaran-cabaran dalam bidang perniagaan makanan ni, kita nak kekalkan kualiti. Ya, okey. Kualiti makanan tu, mana kalau boleh first day datang ataupun second, rasa tu sama. Okey. Lepas tu dia punya portion, Okey. dia punya, kata orang benda, dia punya apa, dia punya tarikan dia macam tarikan dia nampak benda tu menarik. Okey. Mana tu daripada first kita punya tengok dah menarik. Dia punya decorating Decoration dia maknanya dia punya decoration dia, setting decoration, mana betul biar standard. Okey. Sebab saya gunakan konsep yang saya pakai dalam bidang hotel. Betul. Mana saya bawa ke kedai saya lah, maknanya dengan setting, dengan dia punya quality portion. Lepas tu saya punya kelainan sikit nasi lemak saya, nasi lemak hijau, nasi lemak pandan. Okey. Berwarna hijau. Okey. Maknanya nasi lemak tu dimasak bersama dengan pandan. Ya, blend. berwarna Kita hijau, blend pandan tu dan air pandan tu yang jadi hijau. Okey. Lepas tu mungkin kita tambah warna sikit je. Okey. Lepas tu dia punya setting, mana kedudukan, nasi kat mana, ayam kat mana. Setting tu kena rasa sama lah. Standard lah maknanya. Maknanya kita nak jaga kualiti. Kuantiti dia pun mesti sama. Yes. Taklah hari ni banyak, besok nampak sikit. Lepas tu maknanya kalau sikit kedekut kan. betul, kalau timun tu biasa 2 keping. Okey. Mana saya buat portion tu set, mana nasi, lepas tu ayam berempah, lepas tu ikan bilis, lepas tu timun, telur, papadom. Okey. Saya guna konsep, maknanya konsep tu maknanya orang tengok lain. Sebab biasa nasi lemak just nasi lemak, sambal, telur, timun dah macam tu. Jadi cabaran untuk nak mengekalkan kualiti itu bagaimana saudara Habib atasi supaya dapat sentiasa kekal? Setiap kali macam saya ada pembantu macam adik ipar kan, dia backup untuk masak apa semua. Okey. Lepas tu ada berapa orang pekerja? 2 orang. 2 orang pekerja, maknanya seorang saya punya birah tu untuk bakar sate. Okey. Backup, lepas tu namanya adik ipar saya untuk buat air dengan tolong masak. Lepas tu kadang-kadang anak saya bantu untuk buat burger. Angah yang nombor 2 tu. Saya untuk ambil order dan clearing lah. Okey. Lepas tu mana sebelum food tu keluar ataupun petang tu, sebelum operation, sebelum buka kedai, mana kedai pukul 7, masuk rasa dulu. Okey. Rasa sambal dia macam mana, kuah laksa macam mana. Okey. Sama tak portion tu, ataupun ada kurang masam sikit ke, kurang masin sikit, kurang manis. Sempat lagi untuk kita modify lah, mana sebelum keluar. Lepas tu nak keluar pun kita tengok. Keluar macam feeder, mana orang tengah, mana antara untuk dapur dengan customer kita ada feeder. Mana saya sebagai feeder. Sebagai feeder dan saya sebagai waiter. Okey. Mana senang saya nak tengok benda tu sama ataupun kenapa ni macam ni. Dia tak kena. Kenapa timun ni, contoh macam tu lah. Mana kita nak setting tu dengan setup tu untuk sampai sama. Mana saya akan pastikan benda tu. Pernah tak customer komplain? Tak sedap lah hari ni. Ada tak? Pernah terima tak benda tu? Pernah, sometimes mula-mula dulu dia cakap dia kata sedap tak, mungkin terpedas sikit sambal. Ataupun kurang manis sikit. Jadi saya ambil benda tu. Mana yang customer ni cakap, yang mana yang macam ni okey, macam ni okey. Kekalkan macam yang customer tu cakap. Dan lepas tu yang lain pun cakap okey, mana kekalkan standard tu lah. Mana tahu dah portion dia banyak mana dia punya sukatan untuk buat. Baik, saya yakin saudara Habib selain daripada berusaha untuk nak mengekalkan kualiti makanan yang dibekalkan, juga ada pengalaman ataupun boleh ada belajar di bidang perhotelan tentang pengurusan kualiti ini, quality management. Mesti ada prosedur dia, bertulis, berdokumentasi dan sebagainya. Ada tak saudara Habib guna pakai apa yang dialami ataupun dipelajari di bidang perhotelan dengan bisnes sendiri sekarang? Memang saya guna itulah saya bawa sekarang, sebab saya ada ambil kursus asas pengendalian makanan lah dulu. Kursus asas pengendalian. Maknanya dalam bidang perniagaan makanan memang kena ada benda tu, wajib. Untuk apply lesen. Semua sekali.
Saya gunakan apa yang saya belajar tu, mana training tu, bawa ke sekarang. Jadi sekarang ni maknanya apa yang Saudara Habib telah dapati semasa 20 tahun berkhidmat dengan bidang perhotelan uh, telah dipindahkan untuk usaha sendiri. Betul. Maknanya tidak sia-sia pengalaman dan pengetahuan dalam bidang perhotelan tersebut dan diguna pakai, apply semasa perniagaan sendiri. Baik. Selain daripada cabaran tersebut mengekalkan kualiti dan kuantiti makanan yang dibekalkan kepada customer, ada setting prosedur. Apakah yang mendorong Saudara Habib untuk terus bersemangat berusaha ini? Of course, pertama family lah, Family. keluarga dan Okey. kawan-kawan sekeliling. Okey. Ramai yang support. Maknanya sokongan keluarga dan kawan-kawan. Keluarga dan kawan-kawan. Dua tu lah memang jadi supporter kuat lah. Maknanya macam tulang belakang lah. Macam selalu maknanya ada, kalau contoh ada, saya sekarang ni saya pun buat dalam bidang catering juga. Okey. Saya ada buat page. Habib Cerating Catering. Habib page Cerating dalam Catering. FB lah ni. Dalam FB. Page. Habib Cerating Catering. Cerating Catering. Maknanya kalau dalam Cerating Catering tu yang saya je keluar. Saya yang buat pertama. Okey. Maknanya sekarang ni kawan-kawan maknanya bila setiap like tu dia akan auto kan. Maknanya saya banyak dapat tempahan daripada situ. Maknanya kawan support lah. Maknanya COD lah. Maknanya saya buat link dengan chalet-chalet mana yang dia orang duduk. Dia orang akan, maknanya dia orang ambil saya punya number kan. Saya promote number WhatsApp apa semua. Dia orang akan tanya quotation, minta harga apa semua, apa yang boleh buat. Buat sekarang ni saya dah ambil catering yang paling banyak yang sebab ni ambil 100 pack. 100 pack. Kadang-kadang untuk fully meal dia. Maknanya daripada start makan pagi, makan tengah hari, minum petang, makan malam. Maknanya dia ambil kadang 5 meal tu lah sampai siapa yang malam sekali makanan yang tengah malam tu dia ambil juga dengan saya. Maknanya kadang-kadang sampai 2 hari 3 hari saya pernah ambil lah. Satu grup. Maknanya kadang-kadang buat masa sekarang ni melalui page ni juga. Boleh kata setiap minggu tu alhamdulillah lah ada juga, walaupun 30 pack 40 pack. Saya dah letakkan, maknanya dia punya harga dia atas persetujuan. Saya tak letakkan nilai harga tu. Maknanya apa menu dia nak, saya kira kos dan saya sebut harga, dia setuju, proceed macam tu. Apa nama page tadi? Habib Cerating. Habib Cerating Catering. Saudara penonton sekalian, untuk kita merasai ataupun menikmati hidangan yang dihidangkan oleh Habib Corner, tak semestinya kita perlu berada di Cerating, di Cafe Habib Corner. Kita boleh juga menempah melalui page yang telah dibuat oleh Habib Corner, dan kita boleh membuat pesanan catering yang boleh memenuhi keperluan dan kehendak kita. Baik, Saudara Habib. Kita pergi kepada segmen yang ketiga dan segmen yang terakhir ini. Saya bagi peluang untuk Saudara Habib untuk membuat promosi sedikit tentang perniagaan Saudara Habib. Apa yang boleh perkhidmatan yang ditawarkan, bagaimana nak menghubungi Saudara Habib jika perlukan perkhidmatan tersebut. Cerita juga apakah menu-menu istimewa yang ada. Saya beri peluang kepada Saudara Habib untuk membuat promosi sedikit. Okey, kepada penonton-penonton TV Makmur yang mana ada program di Cerating, sekitar Cerating lah, boleh tengok dekat page saya. Dan kalau ada nak ambil tempahan makanan apa-apa, boleh hubungi saya di number, boleh sebut nombor? Boleh. Ini memang kita bagi peluang. Klan 010-911-5100. Saya akan reply dengan segeralah. Lepas tu pasal menu apa semua saya boleh buat semua. Untuk saya sediakan barang-barang, maknanya yang dia orang datang tu nak masak sendiri, nak bakar sendiri pun boleh. Ataupun nak suruh saya buat daripada A sampai Z, dia orang datang makan pun boleh. Terpulang, maknanya nak suruh saya hantar ke tempat dia menginap. Saya pernah buat sampai kat Samsuria, Cerating, Kasturi. Pernah dia orang duduk sana. Kadang-kadang dia pernah tempah. Saya hantar lah. Maknanya ada yang pernah saya handle. Ataupun macam hujung minggu, kebanyakan dia orang datang hujung minggu, kedai saya tutup.
Saya gunakan private. Kedai saya tu Okey. untuk private function. Oh, Macam saya private buat function. barbecue. Maknanya setakat 50 pack boleh lagi lah. Maknanya saya setting untuk open barbecue. Okey. Mana menu tu terpulang nak apa, boleh semua. Nak Okey. kambing apa semua boleh. Saya ada harga package mampu milik lah daripada bermula RM15. Oh, okey. RM15 sampai yang boleh nak macam mana pun saya boleh buat, Okey. insyaAllah. Boleh dirunding, Boleh dirunding. boleh dibincangkan menunya, harganya dan perkhidmatan yang diperlukan. InsyaAllah. Baik, Saudara Habib. Daripada bekerja, kemudian berniaga dan sambil bekerja dan juga berniaga serentak ini, apakah perancangan masa depan Saudara Habib untuk meneruskan perniagaan, meneruskan pekerjaan ataupun apakah yang ada dalam perancangan kehidupan Saudara Habib yang boleh dikongsi? InsyaAllah saya punya cita-cita tu saya nak tumpukan sepenuh masa pada bidang perniagaan lah. Okey. Tapi saya tak berani nak tetap masa lah. Keadaan menentukan nanti macam mana. Mungkin saya target dalam setahun lagi kot. Saya nak tumpu 100% lah kepada bidang perniagaan. Dan saya nak, mungkin saya nak tambah menu masakan panas kat kedai saya macam tu. Lepas tu nak besarkan lagi catering. Mungkin ambil sampai ke tahap kenduri kahwin kot macam tu. Okey. Saya punya target lah. Saya punya target nanti saya akan memang 100% tumpu kepada perniagaan lah. Bila jangka masa perancangan tu? InsyaAllah tengah kumpul modal. Tengah kumpul modal. Baik. Kalau kalau sekiranya Saudara Habib ada perancangan yang kata yang baik dan perlukan apa-apa bantuan, sebenarnya boleh mohon banyak bantuan yang disediakan, package rangsangan yang disediakan oleh agensi-agensi sebenarnya yang boleh membantu, termasuklah kalau kita perlukan lagi latihan tentang pengurusan, latihan keuangan dan sebagainya, boleh. Saya rasa Saudara Habib dengan semangat yang ada, dengan usia yang masih muda, mampu untuk nak bergerak lebih jauh jika ada sokongan daripada agensi atau pihak-pihak yang boleh membantu. Jadi walau bagaimanapun, apa yang dirancang oleh Saudara Habib masa depan tu adalah merupakan satu perancangan yang baik dan saya rasa Saudara Habib boleh untuk teruskan perancangan tersebut. Baik. InsyaAllah. Saya bagi peluang kepada Saudara Habib untuk bertanya saya. Apa saja persoalan yang rasa nak tahu dan sebagainya, insyaAllah saya cuba menjawab. Sila. Tanya soalan tanya YB ya. Ya. Okay, contoh pada ni saya nak tanya YB. Macam mana YB boleh berkecimpung dalam bidang politik dengan secara serius lah. Okay. Sebelum ni YB banyak pekerjaan lain yang YB ceburi. Dan sekarang ni YB tumpukan 100% pada bidang politik. Apa yang mendorong YB sampai tahap ni? Oh, soalan pun payah juga nak jawab tu sebenarnya. Baik. Memang kalau kita ikutkan, kalau saya personally memang tidak ada orang kata apa perancangan yang betul-betul orang kata plan untuk jadi politician ni, nak jadi ahli politik ni secara tidak. Sebab tu saya dulu bekerja, lepas tu saya mengajar. Hasrat saya dulu memang kalau habis dalam usia sekarang ni saya nak jadi lecturer, pensyarah. Sebab tu saya belajar sampai master apa semua tu, ingatkan lepas tu nak buat PhD untuk jadi lecturer. Tapi separuh jalan Allah bagi peluang untuk saya kebetulan berada dalam kawasan ini, terlibat dalam aktiviti kemasyarakatan itu. Saya mula dengan politik ni sebenarnya bila saya terlibat dengan masyarakat. Saya pernah jadi pengerusi KRT, saya terlibat dengan jawatan kuasa masjid, surau, PIBG dengan masyarakat masa dulu. Sebelum saya terlibat dengan. Jadi bila saya terlibat dengan aktiviti kemasyarakatan begini, menjadikan saya tertarik untuk bersama dengan orang ramai. Tertarik untuk bersama dengan orang ramai, berdepan dengan masalah orang ramai dan bantu menyelesaikan masalah orang ramai, sama-sama cari jalan penyelesaian dan sebagainya. Itu menjadikan saya lebih lebih bersemangat dan lebih seronok buat kerja-kerja begitu, kebajikan dan sebagainya, sehinggalah saya pun secara beransur-ansur melihat bagaimana ruang untuk bersama dengan masyarakat ini dengan lebih besar adalah melalui politik. Jadi saya pun mula jadi ahli biasa, join biasa je.
jadi ahli biasa. Kemudian bila orang tengok saya duduk dalam masyarakat ni banyak aktiviti kan, dia letak saya dekat jawatan tertentu, jadi ketua cawangan lah, jadi macam ni lah, bagi ceramah lah, macam-macam, sehinggalah diberi peluang kepada saya untuk jadi wakil rakyat sehingga hari ini. Itulah yang menyebabkan saya ni kerana dorongan keseronokan, minat bersama dengan masyarakat, menjadikan saya terlibat dengan politik ini. Saudara Habib pun boleh kalau berniaga sambil membantu masyarakat. Sebab tu saya selalu sebut siapa-siapa saja yang berniaga jangan lupa untuk sumbang kepada masyarakat dalam bentuk sedekah, dalam bentuk zakat, mesti ada supaya ada keberkatan. Itu salah satu matlamat juga tu sebenarnya. Ya, alhamdulillah. Jadi saya harap saudara Habib akan terus berusaha. Kita doakan saudara Habib akan maju jaya dalam bidang perniagaan, bidang pekerjaan atau apa sahaja dalam kehidupan ini, dan diberikan banyak peluang untuk terus maju, berjaya dan menyumbang semula kepada masyarakat. Terima kasih kepada saudara Habib yang sudi bersama dan berkongsi pengalaman. Saya rasa pendengar, penonton dapat mengutip sedikit sebanyak semangat dan kata-kata panduan yang telah dikongsikan oleh saudara Habib bersama dengan kita. Baik saudara penonton sekalian, demikianlah tadi siri kali ini, Lakaran Kehidupan. Kita bersama dengan saudara Habib berkongsi tentang kerjaya beliau dalam bidang perhotelan dan aktiviti perniagaan beliau yang sedang diusahakan. Semoga kita dapat mengutip sedikit sebanyak pengajaran daripada perkongsian tersebut. Yang itu, sekian dulu siri kali ini, Lakaran Kehidupan. Jangan lupa bersama saya dengan tetamu kita yang lain dalam siri perkongsian Lakaran Kehidupan. Dan jangan lupa juga untuk berkongsi siaran TV Makmur ini, untuk berkongsi perkongsian ini supaya kita dapat mengebahkan ruang ini kepada orang yang lebih ramai. Dan insyaAllah sekiranya ada apa-apa persoalan, ada apa-apa cadangan, TV Makmur sedia untuk menerima apa-apa pandangan, komen dan cadangan yang boleh membantu menarikkan lagi rancangan Lakaran Kehidupan ini. Sekian dulu bersama dengan saya, hos anda, Andan Surah Rabu. Sekali lagi kita akan bertemu di siri yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.